إلى النبي محمد صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ بن عطاء الإسكندري شاء الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan kata Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu adalah pada Bukit Lubnan, maka kulihat bumi delima, maka ingin aku akan dia. Maka aku ambil satu. Maka apa ni? Apa ni? Belah. Maka aku belah. Aku belah akan dia. Maka aku makan masam. Ku tinggalkan delima itu. Maka lalu aku lihat seorang laki-laki yang terbunyi sungguhnya telah berhimpun atasnya beberapa tebuan. Maka kataku, Assalamualaikum. Maka katanya, Waalaikumsalam ya Ibrahim. Maka kataku, betapa kenal akan daku. Maka katanya, barang siapa mengenal Allah, maka tiadalah terbunyi atasnya sesuatu. Maka kataku, kulihat bagimu satu hal serta Allah Ta'ala. Maka jikalau engkau pohonkan akan dia memeliharakan akan dikau, nescaya dipeliharakannya engkau daripada tebuan ini. Maka katanya, dan kulihat bagimu sesuatu hal serta Allah Ta'ala. Maka jikalau engkau pohonkan akan dia, akan pelihara akan dikau, nescaya dipeliharakannya engkau daripada syahwat delima. Kerana sengat delima itu didapat sakitnya di dalam akhirat, dan sengat tebuan itu didapat sakitnya dalam dunia. Ini sambung berkaitan dengan adab.
Jadi ahli sufi amat menjagai adab makan, semua ada adab lah. Bila berhadapan dengan faqih, semua penuh dengan adab-adab. Kenapa mereka jaga adab? Kerana takut apabila menyalahi adab atau jahat adab, kemungkinan berlaku istidrak. Ini cerita Ibrahim Al-Khawas. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan kata Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu. Khawas ni khusus, khas, tertentu. Jadi Al-Khawas ni salah satu gelaran-gelaran kepada wali-waliullah, mana yang tertentu. Al-Khawas ni para arifin, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang makrifah dengan Allah. Ibrahim Al-Khawas. Kata Ibrahim Al-Khawas rahimahullah ta'ala, ya, adalah pada Bukit Lubnan, ketika dia berada di Jabal Lubnan. Bukit Lubnan ni iaitu tempat uzlah para waliullah, orang yang salikin, orang yang salik. Biasanya mereka pergi beruzlah di Jabal Lubnan. Kalau kita di sini tu apa nama dekat gurun tu, apa nama? Dekat gurun tu ada satu gunung Jerai. Gunung Jerai. Dulu tempat orang uzlah. Dululah, tak boleh lah. Lah ni di situ kalau kita pergi nak uzlah tak dapat lah. Laki-laki, perempuan duduk situ. Orang buat benda pelik-pelik. Di akhir zaman ni sukar kita nak cari tempat yang selamat untuk kita beribadat. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Rosak di lautan daratan hasil tangan manusia. Manusia lebih cenderung ke arah merosakkan alam ni dengan perkara-perkara maksiat. Dulu Jabal Lubnan tempat orang beruzlah melakukan ibadat. Jabal Lubnan lah ni, Masya Allah lah. Jadi ketika itu, masa tu Ibrahim Al-Khawas berada di Jabal Lubnan, Bukit Lubnan. Maka aku lihat buah delima. Ketika itu dia nampak ada buah delima. Pokok delima, ada buah delima. Ada buah delima. Kemudian dia ambil buah delima tu. Maka ingin aku akan dia. Tengok buah delima tu berkenan. Dia belah sana tu buah delima dia besar-besar. Bukan delima kita ni kecil-kecil, dia besar-besar. Delima dia. Buah delima, tengok ada pokok delima, ada buah delima. Hati dia teringin. Teringin dia terang. Hati dia teringin akan buah delima tersebut. Maka aku ambil sebiji. Maka aku belah akan dia. Ambil sebiji, belah. Belahlah buah delima tu. Teringin nak makan. Maka aku makan. Dan dia belah, ada buah-buah delima isi di dalam tu. Dia pun ambil makan. Bila dia makan, ya, aku makan masam. Asal masam. Ku tinggalkan delima itu. Dia makan asal masam, dia telingai. Tak jadi. Mula teringin nak makan. Dia ingat mana? Bila makan, jadi masam, rasa masam, dia tinggal. Delima ni ada manis, ada masam. Dan mempelam, limau, ada yang manis, ada yang masam. Delima pun ada manis, ada masam.
Bila dia makan-makan, dia rasa masam. Bila masam, dia tinggal. Jadi Allah Ta'ala jadikan manis dan masam tu ada hikmat. Masam pun ada faedah dia. Bagi orang yang mengidap darah tinggi, penyakit darah tinggi, baginya masam tu penawar. Masam tu penawar bagi penyakit darah tinggi, kan? Kencing manis dan sebagainya, kan? Kalau yang manis pula dia datangkan penyakit. Dia makan masam, dia tinggal. Ya. Ku tinggalkan delima itu. Maka lalu betul berjalanlah. Maka ku lihat seorang laki-laki. Ya. Dia tinggal buah lima tu. Dia jalan, dia jumpa seorang laki-laki. Laki-laki ni yang tersembunyi. Mana duduk seorang-seorang lah, uzlah. Buat ibadat dalam seorang. Nampak seorang lelaki duduk seorang-seorang. Ya. Sungguhnya telah berhimpun atasnya beberapa tebuan. Dia tengok ada laki-laki ni ada menatang tebuan. Tebuan dua hurung kepala dia. Dua hurung badan dia. Jadi mana dia tengok laki-laki tu duduk seorang-seorang, dia tebuan dua hurung kepala dia, badan dia. Ya. Maka kataku, Assalamualaikum. Aku bagi salam. Assalamualaikum. Aku bagi salam dekat laki-laki yang tebuan hurung dia tu. Ya. Maka katanya, Waalaikumsalam. Dia jawab salam. Ibrahim Al-Khawas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ibrahim. Dia sebut nama Ibrahim. Maka kataku, betapa kenal akan aku. Aku pun akan betapa dia kenal aku. Aku bagi salam pada dia. Jawab, Waalaikumsalam ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, macam mana kamu boleh kenal aku? Maka kata laki-laki itu, barang siapa mengenal Allah, maka tiadalah terbunyi atasnya sesuatu. Maka laki-laki ini jawab, kalau kita ni kenal Tuhan, tak ada yang tersembunyi, tak tersorong. Allah buka pintu hati, kasyaf, boleh kenal makhluk yang lain. Walaupun 400 orang, sekali dia tengok kita, dia jumpa kita, dia ingat sampai bila-bila. Yang ada orang jenis-jenis macam tu. Kita ni bila jumpa orang jenuh melengu, jumpa kali kedua, kenal saya Pak Ustaz. Ish, tak apa nak kenal. Kita macam tu. Ada orang, dia tengok kita sekali, dia boleh ingat sampai bila-bila. Ada jenis macam tu. Yang laki-laki ni tak pernah jumpa pun dia tahu nama. Dia kenal. Ibrahim Al-Khawas kata, macam mana boleh kenal aku? Siapa yang mengenal Allah, tak tersembunyi baginya satu. Dia kenal semua. Kenal Tuhan, yang lain semua dia kenal. Maka katanya, barang siapa mengenal Allah, maka tiadalah terbunyi atasnya sesuatu. Maka kata Ibrahim Al-Khawas, kulihat bagimu sesuatu hal serta Allah. Aku tengok orang ni orang hebat, kan? Aku orang kenal keadaan, tengok duduk seorang-seorang uzlah. Mana hal keadaan kamu ni baguslah, dekat dengan Allah, kan? Orang yang beriman dengan Allah, orang yang ma'rifah akan Allah Ta'ala, kan? Maka jikalau engkau pohonkan akan dia, kau minta akan Tuhan memeliharakan akan dikau, kau berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah supaya Tuhan pelihara engkau, nescaya dipeliharakannya engkau daripada tebuan ini. Kalau minta kat Tuhan, berdoa,
Kemungkinan besar terpelihara daripada gigitan tebuan ni. Tebuan urung kepala, urung badan ni. Jadi dia jawab apa? Ya. Maka katanya, dan kulihat bagimu sesuatu hal serta Allah. Engkau juga bagus hubungan kau dengan Allah. Aku tampak rapat dengan Tuhan, takharub dengan Allah. Ya. Dia. Ya. Maka jikalau engkau pohonkan akan dia meliharakan engkau daripada maka jikalau engkau pohonkan akan dia memelihara akan dikau, nescaya dipeliharakannya akan engkau daripada syahwat dia 5. Aku tengok hang ni hebat, bagus. Kalau engkau berdoa pada Allah Ta'ala, mohon pada Allah, minta Tuhan pelihara engkau, nescaya Tuhan pelihara engkau daripada dia 5. Dia tahu yang kawan ni teringin nak pada 5, bila ambil 5 masam. 5 ni yang buang, tak ambil. Jadi memilih yang manis itu syahwat. Kan? Jadi makna kalau hang minta kat Tuhan, maka sudah tentulah Allah peliharakan engkau daripada syahwat dia 5 tadi. Nak pilih dia 5. Kan? 5 yang manis. Ya. Maka kata lagi laki-laki tersebut, ya, kerana sengat delima itu didapat sakitnya di dalam akhirat, dan sengat tebuan itu didapat sakitnya di dalam dunia. Makna sengat kesan daripada gigitan tebuan tu, itu sikitnya, itu setakat dunia ya. Tapi sengat syahwat, sengat delima ni sampai akhirat. Makan kerana syahwat, makan nak sedap, kan? Hidup kerana syahwat, kerana nafsu. Sesuatu ini, sengatan nafsu tu dia amat bahaya, akan memberi kesan kepada orang yang beribadat, orang yang abid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia laki-laki ni kata, bagi aku sengat delima tu lebih bahaya daripada sengat tebuan. Sengat kita gigit tebuan, kita pergi klinik, dia cucuk, dia bagi satu injection, sat lagi hilang. Biasa kena sikit sengat tebuan. Saya tengah naik motor satu hari tu, tiba-tiba naik motor tu, tebuan tu masuk dalam baju, dia gigit badan ni, sakit. Lari pergi klinik, dia cucuk jarum, tak lagi hilang. Sengat tebuan satnya sekejapnya. Tapi sengat nafsu ni, ada manusia hidup layan hawa nafsu, makan nak sedap, tidur nak lena, bercakap nak gabung, maka habis masa hidup dia melayan nafsu hingga lupa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sengat itu jauh lebih bahaya, kata laki-laki ini, daripada sengat tebuan. Itu dia. Adab mereka macam tu, nak makan pun beradab. Makan delima kalau kena masak, masak batam makan pih. Kerana masam pun ada faedah, manis pun ada faedah. Bukan yang manis saja, yang masam. Kalau kita makan dengan cara memilih nafsu, makan nak yang sedap ya, yang tak sedap kita tak mahu. Sedangkan tujuan makan bukan nak bersedap-sedap, kerana nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka jaga adab sampai peringkat tu. Itu kata Ibrahim Al-Khawas. Dan kata Abu Sulaiman radhiyallahu anhu, meninggalkan syahwat daripada segala syahwat nafsu itu terlebih memberi munafaat hati daripada puasa setahun
dan mendirikan ibadat di dalamnya. Ini kata Abu Sulaiman radhiyallahu anhu. Jadi kita bermujahadah dengan meninggalkan satu syahwat daripada beberapa syahwat. Macam-macam lah syahwat ni, keinginan nafsu ni kan. Di sudut makan ada syahwat, sudut pakaian ada syahwat, sudut tempat tinggal ada syahwat, semua ada syahwat. Makan, bercakap pun ada syahwat kan? Jadi kita meninggalkan satu kehendak syahwat daripada berbagai-bagai syahwat lebih baik daripada beribadat, makna kata setahun, berpuasa setahun, dan mendirikan makna kata ibadat di malamnya. Setahun siang kita berpuasa kan? Malam kita bangkit bangun malam dengan kita bermujahadah meninggalkan satu syahwat. Itu lebih baik kata Abu Sulaiman. Kerana syahwat ni dia punya kesan dia besar. Macam ada hari ni untuk berebut jawatan Perdana Menteri. Berjuang bukan kerana Allah, bukan kerana Islam, berjuang kerana nak jadi Perdana Menteri. Hubul jah. Hub ni macam-macam. Ada hubul dunia, ada hubul riasa, ada hubul jah. Ada orang berjuang kerana cinta dunia. Ada orang berjuang kerana hubul jah, nak glamour, nak masyhur. Ada berjuang nak jadi riasah, jadi kepala ketua. Jadi macam-macam ni semua. Hub ni semua nafsu. Kalau kita berjuang kerana Allah, jadi ahli biasa pun tak apa. Jadi orang biasa. Jadi orang biasa ni lebih mudah. Orang tak kenal kita, kita mudah nak jaga hati kita, nak jaga keikhlasan. Kalau kita jadi pemimpin, jadi orang besar, cukup payah nak kawal hati. Bila matlamat kerana Allah, mudah kerja buat kita. Tapi kalau kerana nak jadi ketua, apa pun tak tahu lah. Macam tu ada ni lah. Bahaya. Cukup takut keadaan yang macam ni. Ini sebab itu bersungguh-sungguhlah ahli sufi bagi mereka itu memberi tumpuan mujahadatun nafs, mujahadah menentang hawa nafsu. Kerana di dalam tindak tanduk kita semua disertai oleh hawa nafsu. Bila kita buat dengan nafsu, rosaklah kita. Sebab itu kata Abu Sulaiman, makna kata lebih baik daripada puasa setahun dan mendirikan ibadat di dalamnya. Dan kata setengah mereka itu, barang siapa sukacita pada sesuatu daripada barang yang diharuskan oleh ilmu, padahalnya mengambil lazat, nescaya dibalas dengan mensia-siakan umur dan keras hati, dan telah cinta pada dunia. Kata setengah daripada ahli sufi, ya, barang siapa mencinta pada sesuatu daripada barang yang diharuskan oleh ilmu, makna kata satu benda tu harus ni, kalau kita ambil pun tak apa, tak ambil pun tak apa, buat tak salah, tak buat pun tak salah, benda harus kan. Tapi dia ambil benda harus ni, dia padahal mengambil lazat. Tujuan mengambil yang harus ni kerana berlazat-lazat, kerana sedap, selesa, kan? Biasalah tu. Kalau kita makan nak sedap, apa-apa pun kita pilih yang menyeronok, makanlah. Benda tu harus, tapi tujuan kita ambil bukan tujuan nak buat ibadat, bukan kerana dia tu penting, perlu untuk membantu ibadat kita, tapi kita ambil dia atas jalan bersedap-sedap, berlazat-lazat, berseronok-seronok. Lah ni biasalah iklan
Semua yang seronok. Tilam tu macam tidur di udara. Bayangkan kita tidur, pilih tilam tidur macam tidur di udara. Bila nak makan subuh? Jadi tujuan beli ambil tu nak bersedap-sedap. Walaupun ianya harus. Siapa ambil macam tu, kata setengah daripada makna kita kata ahli sufi ni kata ya. Ya. Barang siapa menuntut dia, kata setengah itu mencipta sesuatu barang yang diharuskan ilmu, padahal mengambil lazat nescaya dibalas dengan sia-siakan umur. Bila dia biasakan dengan yang lazat, Allah balas dia dengan mensia-siakan umur. Habis masa duk layan nafsu ya. Kalau kita makan untuk ibadat, dia tak payah. Apa kita nak makan? Beras, nasi, ikan goreng, sayur sawi. Cukup 3 Tapi kalau makan kerana berlazat, sotong, ketam, ikan, daging lagi, ayam lagi. Cuba kita fikir, kita pergi market tu, orang pergi market di kedai saya 15 minit selesai. Dia tak selesai, dia round dulu kedai tu, dia round market. Round pertama tu nak tengok habis-habis. Round kedua baru kutip yang tu, kutip penuh harga besar tu penuh. Dia round ketiga kut tertinggal. Dah 3 round. Situ saja sejam lebih. Balik rumah nak bersiang, nak potong, dah habis semua basuh. Itu habis masa berapa pula? Lepas tu nak masak pula. Nak masak pula berapa jam? Lepas tu dah masak, nak hidang pula. Penuh meja, pinggan mangkuk apa semua penuh. Lepas tu nak makan pula dah. Lepas tu nak berak pula. Nak cuci pinggan, cuci periuk. Bila masa nak sembahyang, buat ibadat? Duk layan nafsu memang dia habis umur macam tu ya. Ada orang percaya tak percaya, makan cakotiau Sungai Dua dekat apa, dekat Sungai Dua sana dekat belah batas sana jumpa main mana, main makan cakotiau boleh Taiping tol RM9.5. Pergi balik tu ada RM18 kat RM20. RM19. Tol aja, minyak lagi. Masa lagi. Nak makan cakotiau 2 pinggan. Dia fikir habis masa begitu tu. Padahal kita nak makan ni bukan kerana nak layan, kita nak buat ibadat. Kalau setakat makan nak buat ibadat, keliling kita ada makanan. Tapi kalau nak sedap, tu pergi Manjung, tak lagi pergi sana, tak lagi pergi sini. Jadi habis umur pasal makan ya. Sia-sia umur. Itu dia. Jadi betul lah kata setengah ahli sufi, barang siapa makna kata duk layan hawa nafsu itu, mensia-siakan umur. Dan keras hati. Dan keras hati. Dan lelah cita pada dunia. Lelah, penat. Dalam cita-cita bab dunia ni memenatkan kita. Kadang-kadang ada benda yang kita nak dapat, ada kadang-kadang benda kita tak dapat. Sikit je lagi, tak dapat sangat dah. Nak dapat sangat dah. Cakap kata bulan 5 ni saya akan jadi Perdana Menteri. Dah bulan 6 lah. Kita mendahului Allah. Bila cita-cita kita tu terlampau nak sangat, habis. Jadi betulkan matlamat hidup kita. Jangan sia-siakan umur kita. Hingga kita hidup atas muka bumi, tak dapat kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keras hati tu. Orang yang duk layan benda harus ni, kerana nafsu, hatinya akan menjadi keras. Nasihat payah terima, hati keras.
Bila keras dia mati. Bila mati, tahu hati mati. Dia tak sensitif. Dia tak peka. Orang yang hati hidup, dia lembut. Orang yang hati keras, tanda-tanda hati keras, hati mati, iaitu tak terkejut bila melakukan maksiat. Dia melakukan maksiat, dia tak terasa terkejut, tak rasa bersalah. Dan tak rasa rugi bila meninggalkan taat. Tak dapat buat taat, tertinggal taat, dia tak rasa rugi sesuatu. Buat salah, tak rasa bersalah. Itu makna tanda-tanda hati keras. Antara puncanya, dia melayan hawa nafsu. Hidup dia duk layan kehendak hawa nafsu dia. Itu kata setengah ulama. Dan kata Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an, 3 perkara barang siapa menuntut dia, maka sebenarnya cenderung ia kepada dunia. 3 benda ni bila orang tu buat, boleh membuatkan hatinya cenderung kepada dunia. Ada 3 perkara. Sehingga kita jauhi dia. Ya. Apa dia? Iaitu menuntut rezeki. Jadi hidup dia ni tak habis-habis bab rezeki, cari rezeki. Rezeki ni kita bekerja lah, tak ada masalah kita kerja. Nak berniaga lah. Nak pergi kita nelayan, nak pergi ke laut, pergilah. Kalau kita sebagai petani nak buat kerja lah, tak ada masalah kerja. Bukan tak boleh bekerja pula. Kerana pada awal hari tu ni, Syekh Ibn Atta' sebut awal dah. Dalam bab rezeki ni dia ada 2 jenis manusia. Manusia yang pertamanya dia sebut sebagai golongan asbab. Golongan asbab ni orang awam. Dia ni dia bekerja. Dia kerja untuk sumber pendapatan harian dia bekerja. Ini golongan asbab. Ada golongan sikit-sikit lah, golongan tajrid. Golongan tajrid ni dia tak payah kerja. Dia tak payah kerja, dia buat ibadat. Rezeki dia Tuhan Allah Ta'ala bagi. Macam kalau dulu zaman dulu para ulama pergi duduk mengaji di Mekah 2-30 tahun, balik buka pondok, ngajak ya. Semua rezeki dia ada saja. Orang sedekah, orang bagi zakat dan sebagainya. Ini golongan tajrid. Kalau kita golongan tajrid, tak payahlah kerja. Kalau kita golongan asbab, kerja tak apa. Tapi jangan sampai kerja kita mengganggu ibadat kita. Ini yang disebut oleh Sulaiman Ad-Darani, 3 perkara ni. Yang apabila seorang itu makna kata cenderung ia, makna kata seseorang tu makna buat 3 perkara ni, hatinya akan cenderung kepada dunia. Apa yang pertamanya? Yang pertamanya menuntut rezeki. Dia tuntut semua. Hidup dia ni kerja lain tak ada. Kerja ya. Siang malam pagi petang kerja. Macam seolah-olah dia tak yakin rezeki itu daripada Allah Ta'ala. Kalau kita tengok dia bila pun dia kerja. Siang kerja, malam kerja. Kerja siang sudahlah, malam rehat lah. Tak, malam overtime lagi. Tak ada masa. Dengan keluarga tak ada masa, ibadat tak ada masa, masyarakat pun tak ada masa. Jadi makna kata apabila dia tuntut sampai macam tu rezeki ini, maka dia akan, hatinya akan cenderung kepada dunia. Habis masa dia untuk kerja kan. Pada kerja dia dapat, dia makan. Dia 2 ya kerja dia. Kerja makan kerja. Tengok dia, jumpa dia 2 ya. Dia kerja. Tak kerja dia makan. Tak makan dia kerja. Kerja makan maka kerja. Dia makan di dapur, dia berak di jamban.
Lepas makan berak makan. Ada jenis manusia macam tu. Tanya ada sifat 20, dia pun tak tahu apa satu. Hang ni tahu ke sifat 20? Sifat 20 tu menantang apa, dia tanya kita. Menantang apa pula? Tak tahu. Dia pun tak tahu sembahyang dia betul tak betul, dia pun tak tahu. Tak mengaji. Habis masa abang kerja ya. Itu nombor satu. Ya. Yang kedua iaitu perempuan. Dia makna hatinya tanpa cenderung kepada wanita. Ini membawa dia cenderung pada dunia. Hatinya tu terlampau cenderung dengan wanita, perempuan. Atau menyurat hikayat. Menyurat hikayat ni dia kalau dulu zaman dulu orang suka bercerita. Cerita Pak Wan Selampit, hikayat Merumah Wangsa, hikayat apa burung pipit, cerita hang tua, cerita hang jebat, megat terawih. Zabala ni suka duk type tu Facebook tu. Suka duk tulis. Kan ada kerja apa? Itu yang kerja dia. Berdepan dengan laptop dia tu, berdepan dengan handphone dia tu, tak boleh buat kerja apa dah. Itu pun gulungan hikayat. Tu dia. Penuh kepala dia fikir tu pasal isu-isu. Macam dia ni menteri sangat lah. Kami lagi. Habis masa dengan berhikayat. Nah. Ya. Maka orang yang macam ni kata musannif rahimahullah taala. Ya. Dan katanya tiada kulihat seorang daripada sahabat kami yang beristeri, maka tetap ia atas martabatnya. Ini kata Ibrahim Adarani dalam ada kami sahabat-sahabat kami ahli sufi ini, apabila dia beristeri, dia berkahwin, maka makna dia tak boleh istiqamah di atas perjalanan dia tu. Perjalanan dia sebagai seorang ahli sufi. Maknanya bila lepas berkahwin dia berubah. Ibadat makin kurang, ilmu makin kurang. Ada setengah yang macam tu. Ada setengah pula lepas beristeri dia lebih komited pun ada juga. Lebih istiqamah pun ada juga. Tapi kebanyakan sahabat-sahabat kami lepas berkahwin, lepas beristeri, dia tak dapat nak beristiqamah di atas jalan dia. Itu kadang-kadang bahaya kahwin. Bahaya berkahwin. Berkahwin itu boleh mengubah makna kata kehidupan dia. Dan jalan istiqamah dia tu. Banyak terjadi macam tu. Lepas tu setengah-setengah setengah ulama menyebut orang yang sedang menuntut ilmu ni maka dimakruhkan kahwin. Kenapa makruh? Kerana jelas banyak di antara mereka itu selepas berkahwin dia berubah. Apa tak berubah nak fikir ni pasal nak cari rumah. Kalau dulu belum kahwin duduk mana pondok om tak apa. Bila kahwin fikir pasal rumah, pasal pendapatan. Itu main anak pula, fikir pasal anak pula. Jadi dia akan mengganggu makna kata perjalanan dia itu. Jadi itu sebab itu setengah-setengah guru dia kata dia larang muridnya kecuali yang memang mempunyai kemampuan untuk berumah tangga. Kalau tidak dia akan mengganggu seseorang itu. Jadi mengikut kata Selamat Adarani, aku tengok makna kata banyaklah di antara kawan-kawan kami orang-orang ahli sufi ini selepas beristeri maka dia kata tiada kulihat seorang daripada sahabat kami yang beristeri maka tetap ia atas martabatnya, kedudukan dia tu tak boleh tetap, dia mula bergoncang, mula berubah di atas perjalanan dia. Dan kata orang maka setengah mereka itu
Kerana apa tiada engkau beristeri? Ada orang ditanya, awak tak kahwin? Contohnya macam itulah. Kenapa tidak beristeri? Maka katanya beristeri itu tiada patut ia melainkan bagi yang bernama lelaki. Orang tanya kat dia, kenapa tak kahwin? Nak kahwin ni mesti orang lelaki. Tak patut seorang tu nak beristeri melainkan dia betul-betul lelaki. Kalau hang bukan lelaki, tak kahwin lah. Kemungkinan dia cek diri dia belum lagi lelaki. Lelaki ni rijal. Seorang rijal di segi akidahnya, segi ibadahnya, segi ilmunya. Bila dia boleh, dia jadi lelaki, baru dia boleh memimpin isteri dia. Kalau dia pun dia tak tahu dia jantan ke betina, macam mana nak memimpin isteri? Mana dia maksudnya dia kena kuat sungguh lah. Kita umpama kita nak bawa nak trailer, nak tarik trailer kan, kepala lori tu kena kuat. Dia punya power tu kena kuat sungguh. Tambah pula trailer dia bawa barang banyak, baru dia boleh tarik trailer tu. Tambah naik bukit, tidak silap gosan belakang. Itu yang ada setengah tu perempuan menguasai lelaki. Suami kontrol isteri, kontrol suami. Suami dia nak pergi mengaji, dia tak bagi. Suami dia nak buat tu tak boleh, nak buat dia tak boleh. Bermakna sebelum aku kahwin aku boleh buat, lepas kahwin tak boleh buat. Mana hang bukan lelaki lah, hang perempuan. Tapi tak layak kahwin. Jadi makna dia suruh kita bina diri. Bina diri kuat. Tu kahwin tak apalah. Kita boleh memimpin isteri kita. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin pada perempuan. Jangan pula perempuan pula kontrol dia. Itu bahaya. Ya? Dia kata tiadalah patut ia melainkan bagi laki-laki. Ya. Dan aku belum lagi sampai kepada martabat laki-laki. Aku dia belum laki-laki lagi. Tu makna kata aku tak kahwin. Itu cerita dia. Jadi kesimpulan dia bahawasanya makna kata kena jaga yang pertama bab rezeki. Rezeki boleh tak ada masalah, kita kerja tak apa. Tapi jangan sampai timbul ragu-ragu. Takut rezeki tak ada, tak cukup lah itu ini, hingga kita menumpukan habis masa dan tenaga kita untuk persoalan rezeki. Yang kedua iaitu perempuan, jaga-jaga, nak kahwin tak ada masalah. Jangan sampai dengan sebab kahwin makna kata terbantut kerja-kerja ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiganya hikayat. Hikayat ni jangan habis masa dengan bersembang kosong. Duduk kedai kopi baru mati tengok kan dua kerja apa tu, sembang habis masa bersembang. Jadi kita bercakaplah perkara-perkara yang memberi manfaat dan yang perlu. Kalau tak perlu lebih baik kita diam. InsyaAllah. Kemudian kata setengah mereka itu, apabila beristeri seorang itu, maka adalah ia mengendarai, dia kata mengendarai apa ni, perahu. Jadi orang makna kata beristeri ni macam dia naik perahu lah. Naik perahu ni kena seimbang. Kalau berat sebelah, perahu tu akan karam. Yang ni sambung kemudian. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina min al-ma'il barid
sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.